Hal yang seperti ini telah berlaku di dalam sejarah Islam. Ia berlaku pada zaman kerajaan Abbasiyah. Pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia lahir pada tahun 168 Hijrah. Sebelum lagi Abul Hasan Al-Asy'ari lahir. Dan meninggal pada tahun 241 Hijrah. Abul Hasan tak ada lagi sejarah dia. Belum muncul lagi apa-apa pandangan dia. Imam Ahmad mula mendapat tempat yang besar dan menjadi guru yang besar daripada awal, terutama pada zaman tahun meninggalnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada tahun 204. Dia mengajar, menjadi guru terkenal sebagai imam di dalam hadis. Sehinggalah khalifah pada tahun 218 Hijrah. Khalifah Al-Ma'mun, salah seorang khalifah kerajaan Abbasiyah, telah termakan idea Mu'tazilah. Mu'tazilah ini dia ada beberapa perbezaan dengan Asy'ariyah. Tapi dalam kes ni tak banyak beza, tapi saya akan sebut sedikit. Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 218 mula menerima idea Mu'tazilah. Dengan idea Mu'tazilah itu dia memulakan tidak menjadikan rakyat itu tidak cukup sekadar Islam, tetapi hendaklah diuji akidahnya. Iaitu tentang isu dia panggil khalqul Quran. Kejadian Al-Quran. Adakah Al-Quran ini makhluk atau bukan makhluk? Ulama-ulama Ahlus Sunnah dan umat Islam sebelum itu tidak menimbulkan isu itu. Tetapi Mu'tazilah karena isu perdebatan dengan Kristian, isu pemikiran falsafah Greek Yunan yang telah masuk dalam buku-buku melalui beberapa orang tokoh, ketika itu muncul satu orang yang terkenal dengan kuatnya idea ini, Bishr bin Ghiyath Al-Marisi. Dan muncul juga orang yang menjadi mufti. Ketika itu dia panggil Qadil Qudah bagi kerajaan Abbasiyah, yaitu Ahmad bin Abi Du'ad. Mereka ini kuat mempromosi idea ni. Seseorang bila di Islam tak cukup, kena tanya dia kata Quran makhluk ataupun tidak. Asy'ariyah dengan Mu'tazilah dalam hal ini sama, Quran makhluk. Cumanya Asy'ariyah memperincikan yang makhluk itu yang ada tulisan dan huruf yang turun pada Nabi, kalam dibezakan dengan kalam ini dan kalam hakiki ataupun kalam nafsi dengan kalam yang ada yang dibaca dan didengar oleh kita. Sama dengan Mu'tazilah, tapi Mu'tazilah lebih lajak lagi. Sedangkan Ahli Sunnah generasi awal tak bicara masa itu. Masa itu Asy'ariyah belum muncul. Hanya ada Mu'tazilah. Khalifah Al-Ma'mun mula bertanya ulama akidah mereka. Dan ramai yang ketakutan, ada yang terpaksa jawab. Sehingga dikatakan Yahya bin Ma'in pun tak berani jawab kerana khalifah mula mengenakan kuasanya kepada siapa yang menyanggahi mazhab ini.
Selepas Al-Ma'mun tidak ada, naiknya Khalifah Al-Mu'tasim. Walaupun Mu'tasim ni bagus tentang cerita dia telah menyelamatkan Amuriyah, tapi akidahnya Mu'tazilah. Mereka telah menguji para ulama. Ada ulama yang terpaksa cakap berbolak-balik bukan untuk menyelamatkan tauriah, bukan kerana nak berbohong, tapi nak mengelakkan masalah. Imam Ahmad firm menolak benda ini. Sehingga Khalifah Mu'tasim menangkap, menguji Imam Ahmad, dan penghasutnya ialah mufti, iaitu Qadhi Qudah ketika itu, ataupun tokoh qadi besar, hakim besar syariah. Dulu tak ada jawatan tu disebut mufti, Qadhi Qudah. Ahmad bin Abi Du'ad. Dia menggerakkan semua gerakan Mu'tazilah, tokoh-tokoh Mu'tazilah dalam negara, dan menyatakan uqtulhu ya khalifah wa damuhu alaina. Bunuh dia wahai khalifah, darah dosanya ditanggung oleh kami. Kan dia layak dibunuh. Imam Ahmad disebat oleh tangan Mu'tasim sendiri. Walaupun Mu'tasim cuba pujuk Imam Ahmad, kau kata, jangan katalah makhluk supaya aku dapat lepaskan kau. Kata Imam Ahmad, datangkan satu ayat dari kitab Allah ataupun sunnah Rasulullah yang membolehkan aku menyatakan hal ini. Disebat Imam Ahmad pada bulan Ramadan dalam keadaan dia berpuasa. Dipenjarakan 2 tahun lebih. Dan semua ulama dan rakyat diuji akidah mereka. Islam saya tak cukup. Macam ni lah. Nak kena tahu dia akidah apa. Quran makhluk ataupun tak. Ramai ulama, ada sebahagian yang mati. Imam Ahmad bertahan. Ulama, orang lain tak boleh buat apa, rakyat tak boleh buat apa, khalifah menggunakan kuasa. Ditambat dan disebat Imam Ahmad. Sehingga para ulama menyebut asamallahu al-ummata bi Abi Bakr yaum riddah wa bi Ahmad bin Hanbal yaum al-mihnah. Allah selamatkan umat ini dengan Abu Bakar pada hari peperangan, pada hari riddah, hari murtadnya orang ramai-ramai. Dan Allah selamatkan umat ini dengan Ahmad bin Hanbal pada hari mihnah, iaitu hari ujian, iaitu Quran makhluk ataupun tidak, dinamakan dengan Ayyamul Mihnah. Selepas Ma'mun tak ada, ganti khalifah yang baru, Al-Mu'tasim, atas mazhab yang sama. Tak membenarkan mazhab lain. Imam Ahmad tak boleh mengajar. Jika tuan-tuan pernah mendengar kuliah saya dahulu tentang imam hadis yang besar daripada Andalus, Baqi bin Makhlad, yang datang daripada jauh nak berguru dengan Imam Ahmad. Terpaksa setiap hari dia datang sebagai seorang peminta sedekah untuk mendengar satu hadis daripada Imam Ahmad. Kena berlakon. Kerana kalau khalifah, kena special brand tahu, pasukan kerajaan tahu, ada orang yang pergi mengaji dengan Imam Ahmad, akan ditangkap. Ini bukan zaman moden, ini zaman khalifah Islam. Baqi bin Makhlad datang jauh. Imam Ahmad kata min Afrika, ab'ad min dah, dari Afrika, aghusul bahr, dari jauh terpaksa masuk ke dalam menyeberangi laut. Kata Imam Ahmad, orang sepertimu ini ditolong. Tapi kau tahu keadaan aku tak boleh.
Jika kau mau, kau datang bagi salam, satu hari, satu hadis aku baca. Imam Ahmad terpaksa disembunyikan. Tak dibenarkan bertemu dengan orang, takut mengajar. Kerana nak menjaga isu Quran makhluk. Isu Mu'tazilah. Dan isu ini sama ada pada Asy'ariyah, cuma Asy'ariyah lebih ada detail sedikit. Tuan-tuan, habis Khalifah Mu'tasim meninggal dalam keadaan akidah itu. Naik Al-Wathiq, Khalifah yang berikutnya, masih lagi dalam akidah itu. Tetap Imam Ahmad dan ramai ulama ahlu sunnah tidak boleh mengajar. Sehinggalah satu hari ditangkap seorang tokoh, sebahagian kitab-kitab menyebut namanya Muhammad bin Abdullah, sebahagian menyebut dengan gelaran umum, gelarannya Al-Azra'i. Dia ditangkap dan dibawa ke hadapan Khalifah Al-Wathiq. Al-Wathiq ini kemudian diminta, Al-Wathiq kata, kau dialog dengan Ahmad bin Abi Du'ad. Dia punya mufti dah. Dia punya qadhi qudah dah. Dia kata, wahwa indi laysa min ahli al-ilm. Aku bukan tak mau dialog, tapi dia bukan ahli ilmu. Dia kata begitu. Ni mufti ni qadhi. Qadhi qudah, maksudnya mufti besar rujukan kerajaan. Khalifah kata, wahwa indana min ahli al-ilm. Dia di sisi kami ahli ilm, kau kena dialog dengan dia. Dia kata, kalau Khalifah tidak bagi pilihan, tak apa, aku boleh dialog dengan dia. Masa awal dia tak mau tengok bermuka Ahmad bin Abi Du'ad. Yang ini Ahmad bin Hanbal, imam. Yang ni yang buat akta ni namanya Ahmad bin Abi Du'ad. Soalan yang pertama, Al-Azrami tanya pada dia. Nama Al-Azrami tanya kepada dia, hal Rasulullah wa Abu Bakr wa Ammar wa Uthman wa sahabah alimu hadha atau lam ya'lamu? Yang kau katakan bila orang nak masuk kalau uji ni, mengucap Quran makhluk ataupun tidak? Kalau kata makhluk, okey, lepas. Tidak makhluk, tangkap. Nak uji tu, akidah tu. Dia tanya, adakah Rasulullah, Abu Bakar dan Umar dan sahabat semua, mereka tahu tak apa yang kau tahu ni? Masalah Quran makhluk ni. Ahmad bin Abi Du'ad terdiamlah. Kalau dia kata tahu, dia kena bagi tahu dalil. Dia kata, ma'alimu. Mereka tak tahu. Dia kata, dahsyat. Kau ada ilmu yang Rasulullah tak tahu. Abu Bakar tak tahu. Umar tak tahu. Adakah kau mendapat wahyu ataupun apa? Ada. Sebenarnya mereka tahu. Dia kata. Dia pusing balik. Dia kata, mereka tahu. Dia tanya, kalau mereka tahu, adakah mereka menyeru kepadanya, mengajarnya, menguji orang tentangnya, bertanya orang apabila orang itu telah Islam, mereka bagi tahu? Kalau mereka tahu, mereka ada tak seru dalam mana-mana dalil kau, dalil Quran dan Sunnah, menunjukkan mereka menyeru orang kepada apa yang kau seru, menguji orang lain, memaksa orang lain dengan apa yang kau paksa. Ada tak mereka buat hal itu? Jadi dia tak boleh nak jawab. Kalau dia kata paksa, tak ada dalil. Dia kata, tak ada. Ahmad bin Abi Du'ad kata tak ada. Dia kata,
jika sekiranya mereka tahu seperti mana yang kau dakwa, tapi mereka tak menyuruh orang kepadanya, tak memaksa orang untuk menerimanya, tidak menguji orang tentang agama dengan perkara ini, mengapa tidak engkau berlapang dada seperti mana Rasulullah dan para sahabatnya berlapang dada tidak melakukan hal ini? Kenapa engkau nak melebihi mereka? Jika engkau betul, tak apalah kau. Jika kau salah, biarlah kau seorang salah. Jangan nak suruh orang lain pun salah. Mengapa engkau tidak tinggalkan orang ramai seperti mana Rasulullah dan sahabat tinggalkan mereka daripada membicarakan hal ini? Ahmad bin Abi Du'ad tak boleh jawab. Dia terdiam. Khalifah Al-Wasiq merenung panjang. Ahmad Al-Wasiq kata pada Ahmad bin Abi Du'ad, kau jawablah. Ya, dia kata, mereka tak suruh, tak ada kalau mereka ada kelapangan. Kalau, let's say, kau betul lah. Kau betul, tak apalah. Tapi Rasulullah pun betul, tapi dia tak serukan orang. Kenapa kau nak paksa orang? Ahli sejarah kata, sebahagiannya Al-Wasiq buka gari yang menggari Al-Azrami. Dan dia kata, aku mohon maaf. Selepas daripada itu, Al-Wasiq slow tentang bab ni. Dan mula tak begitu hormat kepada Ahmad bin Abi Du'ad. Mula biar dia. Mufti yang mengenakan akta ni. Kemudian setelah Al-Wasiq tidak ada, naiknya Al-Mutawakkil bin Wathiq, anak dia, sebagai khalifah. Dia merupakan penyokong kuat Ahmad bin Hanbal. Diberikan kemuliaan kepada Imam Ahmad. Disuruh untuk mengajar kembali rakyat akidah ahli sunnah yang sebenar. Tetapi fitnah itu berkelangsungan sekitar 15 tahun lamanya. 3 penggal pilihan raya. Lima belas tahun Imam Ahmad disebat, diburu, dipenjara, terpaksa menyembunyikan diri, terpaksa berada jauh daripada orang demi satu isu, tidak mau menyatakan seperti yang Ahlul Kalam kata, Quran adalah makhluk. Ini pengalaman sejarah